Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar hari ini? Okey, pada hari ini kita akan pelajari mata pelajaran Sains tahun 3 bersama Cikgu Nur Syulihan. Okey, sebelum pelajari tajuk pada hari ini, kita imbas kembali aktiviti santai sains belon ajaib yang perlu kamu lakukan pada pengajaran yang lalu, yang merujuk pada muka surat 21. Okey, iaitu santai sains belon ajaib, di mana kita pelajari tentang kemahiran proses sains, iaitu meramal. Di mana kita melalui aktiviti ini kita meramal apa yang akan berlaku terhadap belon apabila dimasukkan ke dalam bekas berisi air panas. Okey, ada yang telah cuba di rumah dan kamu dapat hasilnya. Okey. Dan di sini cikgu akan tunjukkan video tentang apa yang telah cikgu lakukan berkenaan dengan aktiviti santai sains belon ajaib tersebut. Okey, sebelum tu cikgu minta maaf kerana audio rakaman tersebut suaranya kurang jelas dan cikgu akan terangkan di sini. Okey, kamu rujuk kutip muka surat 21. Kemudian kamu sediakan bahan yang diperlukan, okey, iaitu botol yang mengandungi belon pada permukaan harapannya, kemudian bekas berisi ais dan bekas berisi air panas. Okey, mulanya kamu masukkan botol yang mengandungi belon itu ke dalam bekas yang berisi ais dan kamu perhatikan perubahan pada belon tersebut. Okey, nampaknya belon tersebut tidak berlaku perubahan apa-apa dan masih kelihatan seperti asal. Okey, kamu ramalkan apa perubahan yang akan berlaku sekiranya belon tersebut, botol yang berisi belon tersebut dimasukkan ke dalam bekas yang berisi air panas. Okey, mari kita saksikan apakah perubahan atau tidak berlaku perubahan. Okey, nampaknya perubahan yang berlaku pada belon tersebut mengambil sedikit masa. Okey, kita nampak dia mula mengembang. Okey, akhirnya mengembang dan berubah daripada bentuk asalnya. Okey, perubahan ini berlaku kerana teori udara mengembang apabila dipanaskan. Jadi sesiapa yang meramalkan bahawa belon itu akan mengembang apabila dimasukkan ke dalam bekas berisi air panas, maka ramalannya adalah benar berdasarkan teori yang telah dipelajari. Okey. Okey, seterusnya kita mengingat semula pelajaran yang telah lalu, iaitu tentang kemahiran proses sains yang merangkumi 6 perkara, iaitu memerhati, mengelas, mengukur menggunakan nombor, membuat inference, meramal dan berkomunikasi. Okey, seterusnya berkenaan dengan kemahiran manipulatif yang meliputi 5 perkara, iaitu yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga, melakar spesimen dan peralatan sains dengan betul. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dan yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, cikgu harap kamu dapat mengingati semua perkara berkenaan dengan proses sains dan kemahiran manipulatif kerana ia merupakan perkara yang penting sepanjang kita mempelajari mata pelajaran sains. Okey, seterusnya kita balik kepada tajuk hari ini kita akan pelajari, iaitu berkenaan dengan peraturan bilik sains, di mana di akhir pengajaran nanti kamu perlu fahami dan patuhi peraturan bilik sains. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, sebelum tu penerangan cikgu pada hari ini adalah berkenaan dengan boleh merujuk pada teks muka surat 23 hingga 27. Okey, kamu boleh merujuk maklumat tersebut dan cikgu akan memberi penerangan berdasarkan maklumat yang terdapat pada muka surat tersebut. Okey, yang pertama, membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti.
Okey, sebelum kamu masuk ke dalam bilik sains, kamu perlu beratur dan mendapat kebenaran guru untuk masuk. Dan setelah kamu masuk, kamu perlu buka pintu dan tingkap sebaik sahaja memasuki bilik sains. Okey, ini adalah supaya kamu mendapat pengaliran udara yang baik dan dapat melakukan aktiviti penyiasatan ataupun uji kaji sains dengan selesa. Terusnya yang kedua, memakai kasut yang bertutup. Okey, apabila kamu nak menjalankan penyiasatan ataupun memasuki bilik sains, perlu memakai kasut yang tertutup, yang bertutup. Okey, ini untuk mengelakkan kecederaan sekiranya berlaku bahan radas yang pecah ataupun ada bahan yang tertumpah dan bahan yang berbahaya dan terkena pada kaki kerana tidak memakai kasut yang tertutup. Ini bertutup ini adalah untuk keselamatan kamu. Okey, seterusnya yang ketiga, mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Okey, kamu perlu mengambil dengan cermat dan tertib. Okey, kita lihat gambar di situ di mana cikgu telah menyusun bikar tersebut untuk diambil oleh murid-murid sebelum menjalankan uji kaji, dan murid-murid perlu beratur untuk mengambil bahan tersebut dan membawa dengan berhati-hati supaya tidak tumpah ataupun jatuh dan pecah. Okey, apa akan terjadi sekiranya murid-murid berebut semasa mengambil peralatan sains? Okey, seperti cikgu katakan tadi, boleh menyebabkan kecederaan sekiranya peralatan sains pecah dan kekotoran pada bilik sains sekiranya ada bahan yang tertumpah. Jadi kamu perlu mengambil dengan cermat dan tertib dan mengikut arahan guru. Okey, seterusnya yang keempat, menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Okey, semua peralatan bilik sains kamu perlu jaga. Okey, kamu tidak boleh merosakkan, memecahkan atau mengambil tanpa kebenaran guru. Okey, apa tindakan kamu sekiranya ternampak situasi seperti ini? Okey, dalam gambar terdapat dua orang murid sedang menconteng meja yang terdapat dalam bilik sains. Okey, ini adalah satu kesalahan kerana boleh menyebabkan kerosakan pada meja tersebut dan kekotoran. Okey, jadi kamu perlu menjaga segala kelengkapan dalam bilik sains. Okey, seterusnya yang kelima, menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Okey, ini untuk mengelakkan pembaziran. Okey, pembaziran elektrik ataupun mengelakkan kerosakan apabila lampu dipasang terlalu lama. Okey, boleh menyebabkan kebakaran ataupun lampu meletup kerana cuti terlalu lama. Jadi, tanpa kamu sedari, kipas dan lampu suisnya tidak ditutup. Okey, jadi kamu kena pastikan sebelum kamu keluar pada bilik sains, pastikan semua suis telah ditutup. Okey, itu untuk peraturan bilik sains. Semoga kamu mengingati apa yang telah cikgu terangkan nanti dan fahami apa peraturan tersebut. Okey, seterusnya kita lihat tontonan video untuk rumusan pengajaran berkenaan dengan isi penting yang telah cikgu terangkan sebentar tadi.
Demikian tadi tontonan video mengenai perkara-perkara penting dan mengenai peraturan bilik sains di mana terbahagi kepada 3, iaitu sebelum menjalankan aktiviti, semasa menjalankan aktiviti dan selepas menjalankan aktiviti. Cikgu harap kamu dapat mengerti tentang peraturan bilik sains tersebut. Seterusnya kita akan membuat aktiviti sains, iaitu penyediaan nota interaktif ingat semula tentang peraturan bilik sains yang perlu kamu buat dan merujuk pada buku teks muka surat 27. Okey, kamu perlu menyediakan nota tersebut mengikut kreativiti kamu, di mana kamu boleh menaip atau menulis. Okey, semua perkara pada muka surat tersebut secara berwarna-warni di dalam kotak dan memotong dan menampal pada kertas warna dan menghias mengikut kreativiti kamu. Okey, supaya kamu dapat mengerti perkara-perkara penting tentang peraturan bilik sains. Okey, di sini cikgu tunjukkan video aktiviti untuk penyediaan nota interaktif tersebut. Okey, kamu perlu merujuk muka surat 27 untuk maklumat yang perlu kamu salin ataupun taip. Okey, kamu perlu membuat mengikut kreativiti kamu berdasarkan maklumat, iaitu berkenaan dengan peraturan bilik sains sebelum menjalankan aktiviti, semasa menjalankan aktiviti dan selepas menjalankan aktiviti. Okay. Kemudian kamu potong dan susun dan tampal dalam kertas yang berwarna mengikut pilihan warna kegemaran kamu. Okay, itu contoh yang telah cikgu hasilkan. Okay, kamu boleh memilih kertas warna pink atau biru atau warna lain, dan cikgu memilih warna hitam. Okay, cikgu tampal dan susun dan hias mengikut kreativiti. Okay, kalau kamu tiada printer untuk mencetak, kamu boleh salin dan susun dalam bentuk yang menarik. Okay. Seterusnya untuk tugasan berkenaan nota interaktif tadi, kamu perlu hasilkan nota interaktif ingat semula peraturan bilik sains pada muka surat 27 seperti yang ditunjukkan dalam video sebentar tadi. Okey, setelah siap, kamu ambil gambar bersama hasil yang diperolehi dan hantar ke WhatsApp personal cikgu. Okey, kamu boleh menghias dengan cantik mengikut kreativiti kamu dan kamu ambil gambar. Okey, itu saja untuk pengajaran hari ini. Semoga kamu dapat memahami dan mematuhi apakah itu peraturan bilik sains. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.